Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan, sahabat dan teman-teman yang menonton secara langsung live FB Ikram Terengganu pada malam ini. InsyaAllah kita sebar-sebarkan dan mewawarkan kepada sahabat-sahabat dan teman-teman. Semoga lebih ramai yang akan mendapat manfaat daripada diskusi wacana kita pada malam ini, insyaAllah. Sebagaimana yang kita sedia maklum, kita sekarang masih berada di dalam pandemik COVID-19 yang mana pada hari ini merupakan PKP 2.0 dan hari pertama PKP 2.0 di Terengganu. Okay. Statistik, sukalah saya untuk mengkongsikan statistik kes pada hari ini, iaitu 22 hari bulan 1 2020. Kes baru pada hari ini mencatat jumlah sebanyak 3,631 kes, di mana Terengganu agak tinggilah sebenarnya kes dia, 178 kes baru. Kematian pada hari ini 18 kes kematian dan mencatat jumlah kematian keseluruhan 660 dan jumlah keseluruhan kes COVID di Malaysia 176,180. Jadi kita kongsikan jerit payah jerit perih frontliner dalam menjaga pandemik COVID-19 di negara kita. Dan kalau kita ikutkan hampir setahun pandemik ni telah melanda secara global dan di Malaysia itu sendiri kan. Dan kalau kita tengok dari segi track record COVID-19 ni, negara kita pernah mencatat kes 2 angka sahaja. Berbezalah dengan hari ini, kita mencatat kenaikan yang begitu mendadak sehingga kes mencapai 4 angka, which is sangat besar dan banyaklah. Okay. So kita pada hari ini kita duduk sebentar untuk mendengar dan berdiskusi dengan seorang doktor yang tidak asing lagi di bumi Terengganu, dan dengan tajuk wacana ada apa dengan kuarantin. Okay. Jadi pada malam ini saya ingin perkenalkan panel kita, iaitu Dr. Safia Amaran, bekerja di UNIZA sebagai pensyarah perubatan dan pakar perubatan kesihatan awam. Dr. Safia juga terlibat dalam unit pencegahan dan kawalan COVID di UNIZA. Okay, selamat datang doktor, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Jadi insyaAllah pada malam ini, doktor, wacana kita terbahagi kepada 3 pusingan, iaitu pusingan yang pertama adalah pusingan huraian doktor terhadap soalan yang akan saya lontarkan. Pusingan yang kedua adalah Q&A, question and answer, kalau ada persoalan daripada penonton dan pendengar. Dan yang ketiga adalah pusingan terakhir, 2 minit rumusan penutup ataupun nasihat daripada doktor sendiri. Okay. InsyaAllah kita mulakanlah wacana kita pada hari ini. Okay. Saya ingin lontarkanlah kalau kepada doktor, ada segolongan netizen kita di Malaysia ni yang menganggap ataupun beranggapan bahawa kuarantin bukanlah satu kewajipan doktor yang perlu dilakukan sekiranya disahkan sebagai PUI, person under investigation, ataupun positive COVID. Okay. Adakah kenaikan kes pada hari ini adalah disebabkan oleh ketidakpatuhan kepada arahan untuk kuarantin itu sendiri? Apa pandangan doktor? Terima kasih kepada Mardia yang bersama-sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulakan juga dengan ucapan terima kasih kepada Jawatankuasa Tarbiyah Modal Insan Ikram Negeri Terengganu kerana menganjurkan wacana mingguan Ikram secara mingguan lah sebenarnya pada setiap hari Jumaat. Okay, jadi hari ini saya berbesar hati nak share mengenai kuarantin dan menjawab persoalan saudari Mardiah sebentar tadi. Okey, jadi sebelum tu saya share dulu rupa virus ni. Ini gambaran virus ni untuk tatapan kita bersama.
Okey, jadi pandemik ni telah bersama-sama kita. Dia nampak tak? Sebab dia hilang. Kau nampak ya? Dia hilang, dia dekat saya dia. Okey. Apa ya? Jadi pandemik ni sudah bersama-sama kita kira-kira sejak setahun yang lalu. Kalau kita ingat lagi di Malaysia, kes yang pertama tu diumumkan lebih kurang pada waktu sekarang lah. Lebih kurang dalam 25 Januari pada 2020. Dan kita pun hari ni dah 22 Januari 2020. Okey. Sebelum saya sebut tentang Malaysia, kita tengok juga apa yang berlaku di seluruh dunia. Bukan saja di Malaysia yang kita ada kenaikan yang mendadak, tapi sebenarnya kalau kita tengok pattern di seluruh dunia pun sebenarnya dalam pattern yang menaik. Malah kes keseluruhan di seluruh dunia sebenarnya sangat tinggi kalau dibandingkan dengan awal tahun lepas. Maksudnya kenaikan tu sangat ketara lah. Sehingga sekarang ni purata lebih kurang 750 ribu kes pada setiap hari. Manakala angka kematian memang meningkat dengan sangat tinggi. Angka kematian di seluruh dunia, kalau ikutkan daripada April sampailah Oktober dia duduk di sekitar 5,000 saja. Tapi bermula November dia mula naik dan kini mencecah 15,000 orang terkorban setiap hari. Tapi angka sebenarnya jauh lebih tinggi lah. Sebab kita sedia maklum, kadang-kadang ada kematian yang tak sempat dikira dan tak sempat sampai ke hospital, jadi dia tak masuk dalam data. Okey, jadi di Malaysia sendiri, kita memang sorry ada masalah sikit dengan komputer ni, dia jadi gelap. Tapi dalam tu nampak Nampak. Okey. Jadi kes di Malaysia memang ada pertambahan yang sangat ketara bermula pada bulan September yang lepas. Kita semua ingat kan, dan sejak pertambahan tu kes tak pernah surut sehinggalah sekarang. Dan angka kematian juga hari ini kita melihat angka kematian yang paling tinggi sekali di Malaysia iaitu 18 kes. Sebenarnya kematian kita pernah peak lah sekali disebabkan wabak di Sabah dan kemudian diturun sekejap. Sekarang ni dia nampak pattern makin naik pula. Okey, dari segi pattern kes, ada juga model yang dia boleh buat untuk melihat apakah prediction yang akan berlaku pada masa depan. Jadi prediction ni yang dibuat oleh Prof. Shu daripada UTM, kita ada 3 prediction, iaitu kalau kes semakin tak terkawal, memang kes harian memang boleh naik lah, memang boleh cecah sampai 5,000 sehari. Kalau kes terkawal secara sederhana, kita akan mengambil seluruh tahun 2021 untuk mengawal wabak ni. Kalau pengawalan yang sangat drastik dibuat, mungkin kawalan tu boleh berlaku kes menurun dengan lebih awal iaitu pertengahan Jun pada tahun ini. Tapi ni agak sukarlah dalam keadaan sekarang sebab masih ramai orang keluar rumah lah. Untuk dapat kawalan yang baik ni, yang habis tamat pertengahan tahun ni memerlukan komitmen yang sangat tinggi daripada semua orang. Okey. Kalau tengok ni, sekarang ni Malaysia kita dah sampai ke tahap yang kapasiti perubatan dan juga kesihatan awam dah sampai tahap yang melebihi kapasiti mereka. Sebab tu kita nampak kenaikan kes yang sangat mendadak dan juga perlahan-lahan kita nampak kadar kematian juga naik tinggi. Apa yang berlaku sekarang ialah kat purple ni. Kita masih berada dalam keadaan menaik dan belum turun. So selagi kita dalam keadaan yang menaik macam ni, akan ramailah orang yang akan mengalami kesusahan disebabkan komplikasi COVID itu sendiri ataupun disebabkan masalah-masalah yang berkaitan dengan COVID iaitu kuarantin ataupun dan lain-lain. Okey, jadi tadi Saudari Madia dah sebut tentang bilangan kes dan Terengganu hari ini kita sebenarnya ada bilangan kes harian yang sangat tinggi iaitu 178, malah jauh lebih tinggi daripada beberapa negeri yang lain. Okey, dekat Terengganu ni kita ada beberapa kluster lah. Tapi kluster yang nampak aktif sekarang ni ialah kluster Kebuk Air, kluster Kubang Bujuk, kluster Kejaya, kluster Datan Utas.
kluster Tanah Merah. Tapi kluster yang betul-betul lokal di Terengganu dan masih aktif secara ketara ialah kluster Kubang Bujuk dan kluster Kebun Air. Malah kluster Kebun Air lah yang nampak ada pertambahan kes yang banyak lah sejak sehari dua ni. Okey, tapi hari ni memang pattern kes kalau kita tengok di Terengganu ni memang ketara sangat. Ada sangat banyak kes. Dia tak tertumpu pada mana-mana daerah. Malah boleh kata hampir di keseluruhan Terengganu ni kes sangat banyak. Kak Besut sendiri pun ada 29 kes baru. Ini kes tempatan saja yang bukan kes import. Maksudnya kes yang memang berlaku penularan dalam Terengganu yang bukan disebabkan oleh kes yang datang daripada zon merah. Maksudnya memang penularan daripada orang di Terengganu kepada orang di Terengganu. Di Besut sini ada 29, Setiu 23, Kuala Nerus 20, Kuala Terengganu memang sentiasa tertinggi lah 42, Marang, Dungun 16, Kemaman kurang sikit 1. Tapi pattern macam ni kita tak pernah tengok lagi berlaku di Terengganu. Kita tak pernah tengok lagi penularan tempatan secara keseluruhannya banyak di semua daerah di Kuala Terengganu. Ini saya rasa ini hari pertama lah jadi macam ni. Jadi soalan Mardiah tadi kan, adakah disebabkan oleh tak patuh kuarantin? Sangat relevan lah soalan tu. Okay, jadi kalau kita tengok jumlah kes sebelum ni memang kita dah ada beberapa daerah yang jadi zon merah di Terengganu. Sebelum ni Dungun, Besut dan juga Kuala Terengganu adalah zon merah. Tapi kalau tengok pada pertambahan kes pada hari ni, kemungkinan besar Kuala Nerus juga akan jadi zon merah. Tapi untuk Mukim yang merah kita cuma ada satu saja iaitu Serada yang disebabkan oleh kluster Kubang Bujuk yang tertumpu di Mukim Serada ni, jadi kes di Mukim Serada ni memang sangat tinggi. Setakat ni daerah Mukim yang lain belum ada pertambahan kes yang sangat tinggi, tapi kalau pattern yang sama berterusan tak mustahil lah. Okey, yang ni saya nak share sikit tentang gejala. Ramai yang rasa kita dah tahu dah gejala COVID ni. Tapi maksudnya gejala ni dia macam tak jauh beza dengan demam sesama yang lain. Malah ada orang rasa benda tu mungkin sama, ada yang rasa dia lain. Jadi setiap orang pengalaman tu berbeza-beza. Antara kes-kes yang saya tengok ada yang cuma mengalami demam dan juga hilang deria bau, hilang deria rasa. Tapi hilang deria bau dan hilang deria rasa yang dia alami tu dia sangat ketara sampai kita rasa orang yang alami tu dia akan rasa sangat hairan lah. Sebab apa langsung tak bau walaupun benda yang terlalu busuk. Jadi benda tu ketara, dia tak macam yang biasa-biasa kita sesama tu. Ada orang yang akan alami demam, sakit kepala, kejang otot dan juga sesema ataupun hidung tersumbat yang sangat teruk. Ada orang dia cuma alami demam, sakit tekak dengan batuk-batuk. Jadi dia tak sama. Ada orang dia cuma alami demam dan juga kelusuan sahaja. Okey, maksudnya ini gejala awal lah yang dialami oleh kebanyakan orang. Maksudnya simptom COVID ni dia tak sama bagi setiap orang. Ini yang bergejala lah. Bagi yang tak bergejala, kadang-kadang tak ada apa-apa pun kecuali rasa tak sedap badan saja. Ramai yang tak tahu, kadang-kadang cirit-birit juga merupakan salah satu gejala untuk COVID. Okey, jadi ini gejala biasa, tapi gejala yang lebih serius ialah bila berlakunya sesak nafas ataupun susah nak bernafas ataupun mengalami sakit dada. Itu adalah petanda maksudnya jangkitan tu lebih serius lah, mungkin sampai ke paru-paru. Okey, jadi ini adalah gejala. Pada saya, kita di Terengganu kena beri perhatian kepada gejala-gejala sebab kes-kes yang sebelum ni adalah kes-kes kontak rapat ataupun kes-kes yang balik daripada zon merah. Jadi kadang-kadang walaupun tak ada gejala pun diorang datang screen tu sebab balik dari zon merah ataupun jadi kontak rapat. Tapi dalam keadaan sekarang, bila kita tengok pattern kes di Terengganu tu sangat banyak, jadi kemungkinan berlakunya orang yang mengalami gejala ni mungkin COVID walaupun dia tak mengunjungi zon merah ataupun walaupun dia tak ada terjumpa mana-mana kes pun. Kawan tak jadi kes, saudara tak jadi kes, tiba-tiba dia mengalami gejala. Jadi ada juga kemungkinan dan dia perlu membuat pemeriksaan. Sebabnya kes dah terlalu dah semakin banyak di Terengganu, jadi orang-orang yang bergejala ni ada kebarangkalian yang tinggi lah untuk kena COVID juga.
tak sama macam sebelum ni. Kalau dulu orang yang bergejala ni jarang-jarang lah kena COVID, kecuali orang yang balik daripada zon merah ataupun ada kontak rapat dengan kes. Okey, ini yang saya nak highlight sebenarnya. Walaupun gejala COVID ni, dia lebih kepada demam, sakit kepala, sesama semua ni adalah gejala COVID, dan walaupun ramai orang setakat ni di Terengganu mengalami gejala yang ringan. Maksudnya ada yang alami gejala yang teruk tapi ramai alami gejala ringan, tetapi perubahan emosi dan psikologi yang dialami oleh semua yang dapat penyakit COVID ni, banyaknya gejala yang diorang alami tu lebih kepada gangguan emosi. Ramai yang biasanya bila tahu je kena COVID ni terus rasa takut sangat-sangat, terus rasa risau. Ada yang rasa risau, ada yang rasa takut, ada yang rasa sangat bersalah. Contohnya ada orang yang saya jumpa menangis beritahu disebabkan saya berpuluh-puluh orang kena kuarantin, disebabkan saya beberapa kanak-kanak kena kuarantin dan kena buat swab. Jadi setengah orang walaupun dia sendiri tak sakit sebab COVID, tapi rasa bersalah yang ada dalam diri tu adalah sangat besar. Sebab COVID ni penyakit dia unik sekarang ni. Siapa yang jadi kontak rapat kena kuarantin. Jadi kuarantin ni dia juga jadi satu beban emosi kepada orang-orang yang mengalaminya. Maksudnya bila dia yang sakit tapi keluarga dia semua kena kuarantin, jadi keluarga tu tertekan. Bila keluarga tu tertekan, dia turut sama merasa tertekan sebab dia rasa bersalah dan menyusahkan orang lain. Jadi ini adalah sebenarnya gejala yang lebih ketara yang saya tengok yang dialami oleh ramai orang yang dijangkiti COVID. Malah gangguan emosi ni lebih lagi berbanding simptom-simptom COVID tu sendiri. Okey. Sebelum kita masuk kepada kuarantin, yang konsep yang paling penting untuk kita fahami ialah tentang kontak rapat. Kontak rapat. Jadi perkataan kontak rapat ni dah jadi sangat popular sepanjang tahun lepas, sehingga kan saya rasa tahun ni boleh kata tak ada orang kot agaknya tak pernah dengar perkataan kontak rapat ni di Malaysia. Malah di Terengganu sendiri pun makin ramai orang yang ada pengalaman menjadi kontak rapat. Saya sendiri pun melihatlah orang-orang di sekeliling saya menjadi kontak rapat kepada kes. Jadi siapa yang menjadi kontak rapat? Dan apa signifikannya kontak rapat ni? Dia benda ni sangat penting untuk kita fahami sebab kes dekat Terengganu ni banyaknya ialah kes kontak rapat. Kes kontak rapat. Okey. Sebelum tu nak tunjukkan di sini bila pejabat kesihatan daerah membuat siasatan, mereka akan membuat siasatan mengikut pergerakan dalam tempoh 14 hari sebelum dan 14 hari selepas. Contohnya orang tu mula sakit pada 1 hari bulan. Jadi 14 hari sebelum 1 hari bulan tu, dia akan tengok pergerakan dia 14 hari sebelum 1 hari bulan. Mungkin daripada 14 hari bulan lah, pertengahan, contohnya kalau bulan 1, daripada bulan 12 tu lagi pergerakan siapa yang dah jumpa daripada pertengahan bulan Disember sampailah ke bulan 1. Kalau dia dapatkan rawatan awal, so maksudnya pada masa saat gejala mula dikesan, jadi dia tak adalah 14 hari selepas gejala. Tapi kalaulah gejala tu dah dapat 1 hari bulan tapi 10 hari bulan barulah mendapatkan rawatan, jadi kontak rapat tu sangat banyak. Sebab kita akan cari kontak rapat sebelum ada gejala dan selepas ada gejala. Sebab itulah pentingnya untuk kita fahami gejala ni dan dapatkan rawatan awal. Jangan tunggu terlalu lama sampai 5-6 hari baru nak dapatkan rawatan. Sebab kita bila lambat, kontak rapat tu akan jadi sangat ramai dan sangat ramai orang yang terdedah dan mungkin dijangkiti. Okey, jadi COVID ni, kalau tengok kat sini, yang saya nak sharekan di sini ialah COVID ni pada saat kita mula ada gejala, maksudnya contohnya ada seorang ni 1 hari bulan baru dia demam. Tapi sebenarnya 3 hari sebelum dia mula ada apa-apa gejala tu, dia dah mula menjangkiti orang lain. Maksudnya pesakit COVID ni, dia mula menjangkiti orang lain pada waktu dia masih sihat. 3 hari sebelum dia sakit, dia dah mula menjangkiti orang. Itu yang menyebabkan ramai orang tak sedar. Ramai orang tak sedar dia dah menjangkiti orang sekeliling dia. Contohnya sebab
bila kita sakit, kita tahu kita sakit, kita mungkin boleh rehat kat rumah. Tapi masa kita tak tahu lagi kita sakit tu, masa tu kita tak rehat di rumah. Tapi pada masa tu lah kita dah mula menjangkiti orang lain. Inilah cabaran besar dalam penyakit COVID ni yang menyebabkan ia sangat cepat merebak. Okey, dan pada hari minggu pertama mendapat gejala tu, pada masa tu jugalah yang sangat mudah berjangkit kepada orang. So 3 hari sebelum mula ada gejala dan minggu pertama ada gejala. Biasanya kontak rapat pada lebih kurang lebih daripada 10 hari ni lah antara orang yang paling berisiko untuk dijangkiti. Contohnya kalau kita sakit hari ni pada baru mula sakit, 1 hari bulan mula sakit, orang yang kita jumpa 3 hari sebelum ni adalah orang yang sangat berisiko dijangkiti walaupun masa tu kita sehat. Ramai orang ingat bila sakit baru jangkit ke orang lain. So dia bagi kontak rapat dia bila dia sakit je. Sedangkan kita kena beri kontak rapat tu sebelum kita sakit. Sebab mereka juga telah terdedah kepada virus. Okey, jadi siapa kontak rapat? Siapa kontak rapat? Soalan ni memang sangat ramai yang tanya kan. Siapa kontak rapat? Okey, yang paling ketara ialah orang yang duduk serumah. Biasanya kan, kalau orang duduk serumah ni kita tak tanya dah cakap berapa minit, makan berapa kali, duduk jarak dekat-dekat ke tak. Sebab kita menganggap kalau ahli keluarga ni adalah orang yang sentiasa berinteraksi bersama satu sama lain. Memang tak check lah, tak tanya pun. Okey, cakap dengan anak nombor 1 berapa minit, cakap dengan anak nombor 2 berapa minit. Tak. Sebab ahli keluarga memang akan dikira sebagai kontak rapat. Orang yang bekerja dalam ruang kerja yang kecil bersama-sama boleh dikira kontak rapat walaupun tak bercakap antara satu sama lain. Contohnya kalau kita duduk dalam satu bilik tu, kita kongsi bilik tu dengan 4 orang. Walaupun kita tak bercakap dengan dia, tapi kita masih dikira kontak rapat kerana kita berkongsi ruang udara yang sama untuk jangka masa yang lama. Okay, kalau kita naik kereta sama-sama, kalau naik flight sama-sama, naik bas sama-sama, tu juga dikira kontak rapat walaupun tak ada sentuhan, walaupun tak berbual antara satu sama lain. Walaupun pakai mask, masih dikira sebagai kontak rapat. Orang yang jaga orang yang sakit memang sahlah, memang maksudnya boleh jadi doktor ke yang memberi rawatan, boleh jadi ahli keluarga sendiri yang memberi rawatan. Orang yang menjaga orang yang sakit, orang pesakit COVID pun dikira sebagai kontak rapat. Okey, selain daripada yang sangat ketara ni, maksudnya naik kereta sama-sama, duduk sama-sama, kerja sama-sama, meeting sama-sama, yang ni jelas kan dia memang kontak rapat. Okey, bagi yang bukan macam tu, contohnya jumpa sekejap je. Contoh mungkin jumpa dekat Maidin ke, tapi ada sentuhan, mungkin ada berpelukan, ada bersalam. Okey, walaupun tak memenuhi kriteria 15 minit, masih dikira kontak rapat sebab adanya sentuhan fizikal. Jadi sebab itulah kempen banyak supaya jangan salam dan menjarakkan antara satu sama lain. Okey, contohnya bila bercakap antara satu sama lain, bukan ahli keluarga, memang kita akan tanyalah adakah jarak dekat, adakah berapa 10 minit ke 15 minit ke, sebabnya benda tu mempengaruhi kadar jangkitan. Kalau sekejap sangat mungkin tak berjangkit. Tapi ini adalah kontak-kontak yang luar daripada keluarga dan rumah kita. Barulah kita tanya kontak tu berapa minit, duduk jarak macam mana. Tapi kalau ahli keluarga ataupun duduk di tempat kerja yang sama-sama, meeting bersama-sama, kadang-kadang kita dah tak tanya dah berapa minit. Sebab keadaan tu memang membuatkan kita menjadi kontak rapat. Okay, jadi kita kena betul-betul faham siapakah kontak rapat dan adakah kita termasuk dalam kontak rapat. Kalau dulu orang bergantung kepada doktor untuk menentukan anda kontak rapat ke tak kontak rapat. Tapi kita dah bersama pandemik ni selama setahun. Jadi kita seharusnya boleh tahu sekarang kita ni termasuk dalam kontak rapat ataupun tidak termasuk dalam kontak rapat. Okey. Kenapa kempen banyak untuk 1 meter ni? Sebab apa? Jarak ni sangat mempengaruhi. Okay, jarak fizikal lebih dari 1 meter boleh mengurangkan jangkitan sebanyak 82%. Memang sangat ketara lah. Bila kita tengok kes-kes yang berlaku kan, walaupun duduk satu pejabat untuk jangka masa yang lama, contohnya terdedah beberapa hari kepada kawan yang positif. Tapi kalau memang dia duduk dengan jarak yang betul, pakai mask sentiasa, dia tak berjangkit walaupun duduk dalam ofis yang sama. Jadi jarak ni dia memainkan peranan yang sangat penting. Janganlah kita rasa takut sangat sampai tak boleh nak keluar, tak boleh nak kerja. Kita masih boleh datang kerja kalau kita memang sentiasa jaga jarak dengan orang lain, pakai mask, basuh tangan. Benda tu memang memberi kesan kepada ni. Maksudnya kebanyakan tempat yang berlaku jangkitan di tempat kerja tu kemungkinan mereka tak jaga jarak, tak pakai mask
dan tak inilah makan bersama-sama semua tu. Maksudnya tak ikut SOP yang telah ditetapkan. Even pakai mask pun sebenarnya boleh mengurangkan risiko jangkitan ni dengan sangat ketara, iaitu 85%. Okey, jadi isu sekarang kita akhirnya sampai juga kepada isu kenapa kuarantin ni sangat penting. Jadi kenapa kuarantin ni sangat penting? Sebenarnya untuk penyakit berjangkit ni, kuarantin ni bagi kami ialah satu senjata yang sangat penting. Kalau kuarantin ni dilanggar, habislah kawalan wabak tu. Dan contohlah, kalau sebenarnya kuarantin tu perlu dibuat 14 hari, kalau kita ingat dulu kan, bila dipendekkan jadi 5 hari atau 3 hari, memang dia akan mempengaruhi kadar sebaran wabak dengan sangat ketara. Walaupun dibuat test ataupun tak buat test, kuarantin ni adalah satu senjata. Bila senjata ni tidak digunakan dengan betul, memang memberi kesan yang sangat besar lah. Okey, untuk memahami tentang kuarantin ni, kita memahami tentang tempoh inkubasi. Memang tempoh kuarantin tu dia sangat berkait rapat dengan tempoh inkubasi penyakit. Okey, contoh di sini poster KKM ni memang banyak pasal ni. Okey, saya share. Hari pertama, Siti terdedah kepada jangkitan COVID. Maksudnya contohnya, Siti pergi kerja pada hari ni, kawan dia dah ada virus. So, dia terdedah kepada jangkitan. Okey, so bila kawan dia tahu positif, Siti jadi kontak rapat, so Siti pun pergi buat PKD buat contact tracing, minta Siti buat test. Masa tu Siti masih sihat sebab dia hari ketiga daripada kontak dia dengan kawan yang positif. So keputusan yang dibuat tu negatif. Jadi Siti ni ingat dia tak kena. Maksudnya sebab test yang pertama tu dia negatif, jadi Siti ingat dia tak kena COVID. So Siti ni masih meneruskan aktiviti yang dirancang seperti biasa. Contohnya masa tu Siti dah berancang nak kahwin. Bukan nak kahwin, nak menghadiri kenduri kahwin. So dia pun pergi sebab dia rasa sihat je, dah buat test kan negatif, kenapa tak boleh keluar. Siti menghadiri majlis kenduri yang turut dihadiri oleh 100 jemputan yang lain. Tapi tanpa disedari, masa ni adalah hari kelima dan dia telah dijangkiti. Sebabnya tempoh inkubasi ni, maksudnya tempoh virus tu dia masuk dalam badan kita. Ada orang lepas 2 hari terus sakit. Ada orang lepas 4 hari baru sakit. Ada orang lepas 6 hari baru sakit. Jadi setiap orang tu tak sama. Walaupun test awal tu negatif, maksudnya dia masih belum bebas lagi daripada ancaman penyakit ni sampailah betul-betul habisnya tempoh kuarantin. Kalau ikutkan tempoh inkubasi penyakit COVID ni ialah 14 hari. Yang disebut oleh WHO adalah 14 hari. Sebab tu dulu Malaysia kita guna 14 hari, kemudian Malaysia turunkan 10 hari atas faktor-faktor yang tak boleh dielakkan lah. Mungkin atas kehilangan orang bekerja, dengan kos semua itulah. Okey, tapi maksudnya walaupun test pertama tu negatif, ini tidak bermakna orang tu tidak dijangkiti. Dia cuma mungkin lambat saja dijangkiti. So bila hari ke-7 baru dia tak sihat, sedangkan hari kelima tu sebenarnya dia dah sebarkan virus. Kalau kita ingat dia 3 hari sebelum dia sakit, dia dah sebarkan virus. So maksudnya pada masa tu Siti ni masa pergi kenduri tu dia dah tendahkan kepada ramai orang. Ini yang berlaku sebenarnya. Ini yang banyak berlaku. Saya memang selalu tanyalah pada kawan-kawan ataupun macam kalau di Uniza, staff-staff lah. Macam mana cara mereka buat kuarantin? Ada bermacam-macam cara orang buat kuarantin. Ada yang bila isteri kena kuarantin, jadi isteri disuruh juga memasak, menjaga anak. Jadi dia tak boleh duduk dalam bilik. Dia kuarantin dalam rumah je. Lepas tu maksudnya dia sepatutnya kuarantin dalam bilik. Tapi sebab nak kena jaga anak, nak kena masak, jadi dia tak boleh nak kuarantin. Sebab dia rasa dia sihat je. Sebab dalam tempoh kuarantin ni kebanyakan orang dalam keadaan sihat. Bila orang sakit, kita akan asingkan. Untuk orang sakit, kita panggil kita asingkan sakit. Kuarantin ni kebanyakan orang dalam waktu sihat. Jadi orang tak sedar betapa pentingnya kuarantin tu dibuat betul-betul. Jadi ada yang dalam tempoh kuarantin ni berinteraksi dengan ahli keluarga yang lain sebab atas alasan swab pertama negatif dan masih sihat. Ramai orang menggunakan alasan swab pertama negatif dan rasa masih sihat untuk dia tak masuk kuarantin dalam bilik. Lagipun kata boring lah duduk dalam bilik. Takkan tak boleh tengok TV. Takkan tak boleh nak makan-makan macam orang lain juga. Takkan nak makan dalam bilik terkurung. Jadi banyak alasan-alasan yang diberikan. Ada juga yang macam ni. Yang contohnya suami kena kuarantin. Suami tu tak nak duduk dalam bilik. Dia duduk kat rumah.
isteri pula majikan arahkan masuk kerja. Sedangkan apabila kalaulah suami tu kuarantin betul-betul dalam bilik, tak bercampur dengan isteri dan anak-anak, isteri bolehlah pergi kerja. Tapi bila suami tu dia tak kuarantin betul-betul, jadi dia dah dedahkan isteri tu sepatutnya tak boleh keluar rumah. Jadi yang sebaiknya, ramai yang tanya macam ni kan. Contohnya ada ahli keluarga kita dalam rumah tu yang kena kuarantin. Jadi ahli keluarga yang lain tu boleh keluar ke tak boleh keluar? Sebaik-baiknya kalau boleh bila ada je siapa-siapa dalam rumah tu kena kuarantin, pastikan dia kuarantin dalam bilik yang berasingan dan ahli keluarga serumah pun kalau boleh jangan keluar sehinggalah ahli keluarga yang kena kuarantin tu habis tempoh kuarantin. Sebab walaupun dia duduk dalam bilik kan, sebab virus ni masih boleh terapung-apung dalam udara. Kalau duduk dalam bilik yang tak ada pengudaraan yang sempurna, virus tu berkumpul dalam bilik, bila buka pintu, mungkin dia boleh keluar. Virus tu boleh keluar melalui udara ke ruang rumah yang lain. Jadi walaupun cuma seorang je ahli keluarga yang kena kuarantin, kita nak kalau boleh serumah tu juga bersama-sama dan kuarantin juga. Ada yang tanya, kalau ayah kena kuarantin, boleh tak anak pergi sekolah? Sebaik-baiknya anak tak pergi sekolah dulu. Kalau ayah kena kuarantin, boleh tak hantar anak ke pengasuh? Sebaik-baiknya tak hantar. Sebab kita tak tahu pada saat ayah tu masuk kuarantin, adakah dia masuk kuarantin pada masa tu dia dah dijangkiti sebelum masuk kuarantin ataupun selepas masuk kuarantin. Jadi kalau dia sebenarnya masa masuk kuarantin tu dia dah dijangkiti, kita tunggu PCR 3 hari baru balik, sedangkan masa tu dia dah bercampur-campur dengan ahli keluarga dia. Okey. Tapi kuarantin ni yang ideal ni memang senang untuk disebut tapi susah untuk dibuat. Orang yang duduk dalam kuarantin akan mengalami tekanan emosi sebab dia sunyi, dia rasa terkurung, dia rasa dah serba tak kena sebab tak boleh bercakap dengan orang, tak boleh berinteraksi, tak boleh bergerak. Jadi orang yang dalam kuarantin ni dia alami beban emosi yang berat, lebih kurang sama juga dengan orang yang menjadi kes. Tapi konsep ni kena difahami dengan betul sebab kalaulah bila buat swab negatif, orang boleh bercampur dengan ahli keluarga yang lain, maksudnya kita tak betul-betul memahami konsep kuarantin. Disebabkan tak jadilah kuarantin yang tepat ni lah, kontak rapat mendapat jangkitan. Macam apa yang kita tengok di Terengganu hari ni, pada saya lah menjawab soalan Mardiah tadi, menjadi bukti kemungkinannya kuarantin tidak berlaku dengan efektif. Kalau dulu di Terengganu, kontak rapat akan dikuarantinkan di pusat kuarantin. Tetapi sebab pertambahan kes yang mendadak di Terengganu, jadi ramai orang sekarang dikuarantin di rumah. Dan bila kuarantin kat rumah, tak ada siapa yang akan cek sepanjang masa, benda tu bergantung pada diri kita sendiri. Tapi melihatkan bilangan kes yang banyak pada hari ini dalam kategori kontak rapat, kita boleh dapat gambaran yang kuarantin di rumah tu tidak berlaku dengan efektif. Maaf ya kalau tak setuju dengan pendapat saya tu lah. Okey, jadi sekarang ni orang yang dalam kuarantin ni ramai yang tertanya-tanya nak buat apa. Jadi kalau dulu mungkin PKD ada masa dan ada staf yang boleh menjawab persoalan-persoalan yang ada. Tapi sekarang sebab kes banyak, diorang pun banyak nak buat siasatan dan kawalan, kita perlu lebih banyak bergantung kepada app MySejahtera. Sebenarnya dalam app MySejahtera ni, bila jadi kuarantin ataupun kes, dia akan ada cara-cara untuk kita monitor diri kita sendiri dan kita baca apakah perlu kita buat. Dia ada ajar dalam MySejahtera ni, dia ada ajar macam mana kita boleh buat, apa yang kita perlu buat setiap hari, macam mana kita nak monitor gejala kita tu. Jadi benda ni sangat membantu bila kita tak dapat berhubung dengan orang dari PKD kalau mereka sibuk, ataupun untuk kita tahu keadaan kita dan tahu apa perlu kita buat pun, kita boleh refer kepada app MySejahtera ni. Okey. Ini adalah panduan yang diberikan oleh KKM. Kalau ada orang dalam rumah kita, saya percaya ramai orang telah mengalami situasi ini. Maksudnya ada ahli keluarga kita yang kena kuarantin. Apa kita nak buat? Okey. So kita mesti boleh dihubungi setiap masa. Kena ada dalam rumah pada tempoh kuarantin. Dia bukan hadkan pelawat. Kalau boleh jangan bagi orang datang ke rumah
kalau tak ada sebab-sebab yang sangat penting. Kalau terpaksa ada yang datang pun kita kena senaraikan nama. Okey, kita bila duduk dalam bilik mungkin tak perlu pakai mask. Tapi kalau kita ada banyak batuk dan bersin, lebih baik pakai mask lah. Kalau tidak, kuman tu terpercik di sekeliling kita dengan kuantiti yang banyak. Okey, biasanya kebanyakan orang dia buat macam ni lah. Maksudnya keluarga hantarkan makanan dekat luar pintu, buka sekejap pintu, ambil makanan. Kita tak perlu sebenarnya pakai buang. Maksudnya pinggan mangkuk pakai buang setiap kali nak beri makanan. Boleh pakai pinggan dan cuci dengan baik. Sebabnya kuman ni bila dia kena sabun dia memang boleh hancur. Okey, yang penting yang saya lalu ramai orang miss ialah bila dah biasa duduk dalam aircon, dia continue duduk dalam aircon. Sebenarnya bila kuarantin ni ataupun untuk kes sendiri pun kalau di rumah lebih baik duduk dalam keadaan tingkap terbuka luas. Kalau boleh kita nak udara tu sentiasa bertukar. Sebab kalau ada virus dalam badan kita yang keluar, kita tak nak kita berpusing-pusing hisap udara yang sama. Kalau boleh kita nak udara tu sentiasa yang baru, so buka tingkap seluas-luasnya kalau boleh biar udara sendiri lalu dan membawa virus tu pergi daripada bilik kita. Okey. Ini yang boleh kita buat kat rumah lah selagi sihat dalam tempoh kuarantin. Okey. Ini di tempat kerja, kalau berlaku di tempat kerja ada beberapa panduan lah untuk majikan dan kita sebenarnya perlu tahu apa yang majikan perlu buat sebab kita sebagai pekerja, kita kena pastikan majikan kita membuat tindakan yang betul bila berlaku wabak kat tempat kerja. Okey. Yang ni pada saya agak relevan tentang saringan COVID di fasiliti kesihatan ataupun fasiliti swasta. Ni contoh lah, ni contoh Klinik Ikram pun ada offer untuk buat RT-KAG dan juga RT-PCR. Okey. Pentingnya untuk membuat saringan ni ialah supaya kita tahu status kita. Jadi kita ada 2 jenis test iaitu rapid test antigen yang kita boleh tahu keputusan dia dengan sangat cepat dan satu lagi ialah PCR. PCR ni biasa mengambil masa yang jauh lebih lama. Kalau dulu di Terengganu biasanya sehari ke 2 hari, sekarang sebab pertambahan kes yang sangat banyak, ambil masa kadang-kadang 3 ke 4 hari baru dapat keputusan. Jadi kalau kita dalam status kuarantin ataupun kita bergejala, jadi setengah orang akan rasa sangat anxious dan sangat-sangat nak tahu macam mana status dia dan pilihan yang ada ialah membuat rapid test antigen, RT-PCR antigen. Bagi orang yang sakit, kebiasaannya rapid test antigen ni agak tepat. Maksudnya kalau sakit tu disebabkan COVID, bergejala, demam, kemungkinan dia akan positif tu sangat tinggi. Kalau tak bergejala, dia kurang sensitif. Tak semacam kalau bergejala lah. Dia tak berapa sama. Okey. Okey, ni soalan lain lah. Okey, jadi macam tu saya rasa saya pulangkan dulu kepada Mardia buat sementara waktu. Banyak penjelasan yang saya rasa cukup padat dan berinformasi tadilah. Bagi saya cukup lengkap dapat kita fahami apa itu kontak rapat, apa itu kuarantin dalam istilah. Sebelum ni kita just baca berita kan, tapi bila kita dengar sendiri lagi membuka mata dan semoga benda yang doktor sampaikan ni kita sama-sama mengambil benda tu adalah satu benda yang serius lah bagi mengurangkan kes yang berlaku di Terengganu itu sendiri. Okay. Jadi saya tertarik dengan point view yang doktor bagikan tadi bahawa kesan pandemik ni bukan sahaja terhadap fizikal malah kepada emosi. Mungkin doktor boleh jelaskan sedikitlah ataupun bagi pencegahan apa yang perlu kita lakukan bagi mencegah mencegah daripada fizikal dan juga emosi itu sendiri, nak menstabilkan emosi. Sebab ada orang dia makin anxious nak berjumpa dengan orang, dia rasa macam makin insecure dengan sebab sekarang ni kita tak tahu kan, walaupun kita tak berkontak rapat pun kita tiba-tiba dapat keputusan positif. Macam mana tu doktor? Okey, macam ni maksudnya kalau kita fikir-fikir sangat kita jadi takut kan nak keluar rumah kan, nak beli barang takut, nak jumpa orang takut, nak kerja takut, semua takut kan. Okey, jadi saya memang fokus sikit tentang pemakaian mask. Sebab tadi dah share kan,
pakai mask ni dia memang sangat berkesan. Cuma mungkin ramai orang tak pakai dengan cara yang betul. Ramai orang tak pakai dengan cara yang betul, jadi benda tu tak berkesan. Maksudnya mask ni sebenarnya berkesan, tapi dia tak berkesan untuk setengah orang sebab mungkin tak pakai dengan cara yang betul. Okey, ini sangat basic. Mask ni kan, anak saya selalu tanya, yang mana depan, yang mana belakang? Yang mana depan, yang mana belakang? Okey. Sekarang ni mask banyaknya bercorak. Ada juga yang color, ada yang bercorak. Yang penting, yang bercorak, yang cantik, yang berwarna duduk di luar. Bahagian putih, bahagian dalam. Kalau ada corak, ada warna, mesti duduk kat luar. So, bila kita pakai emas, dia akan ada bahagian atas ni yang macam ada besi sikit. Biasanya ada macam ada besi lah, besi nipis. Yang itu belah atas. Sebab apa? Besi tu kita kena tekan supaya ikut bentuk hidung kita. Dia akan jadi rapat. Kalau tak, dia tak jadi rapat. Maksudnya kalau tak rapat, udara boleh masuk lah ke atas ni. Jadi yang bahagian besi, mesti duduk atas, lepas tu picit bahagian besi tu supaya betul-betul ikut bentuk hidung kita. Kemudian, bila dah atas tu dah tekan, kita kena tarik mask tu supaya cover seluruh dagu. Ada orang dia pakai mask, dia letak je hidung, lepas tu dia tak tarik ke bawah dagu. Jadi kat sini saja. Maksudnya hujung mask tu duduk di atas dagu. Tak boleh, dia kena duduk di bawah dagu. Jadi cara pemakaian mask ni kena tepat. Sebab kalau kita pakai mask tapi kita tak pakai dengan cara yang betul, dia tak boleh melindungi diri kita. Bila kita tahu cara pakai betul dan kita pakai dengan cara betul, kita akan rasa lebih yakin untuk keluar rumah dan berjumpa dengan orang. Maksudnya bila kita pakai mask dengan cara betul, kita tahu bila kita jumpa orang pun, walaupun orang tu ada kemungkinan positif, risiko kita nak berjangkit tu jadi rendah sebab kita pakai mask dengan betul. Okey, satu lagi yang ramai orang tak beri penekanan ialah kaedah melupuskan mask. Sebab kita tak tahu kan, bila kita jadi kes, kita mungkin jadi kes atau kita jadi kontak rapat, kita jadi orang terdedah ke, ataupun kita ada virus dalam badan kita, kita mungkin tak tahu sebab tak ada gejala. Jadi sebenarnya dekat mask tu lah tempat berkumpulnya virus tu, mask yang kita pakai. Jadi kita kena betul-betul buang. Jangan lepas pakai mask, sangkut sana lah, sangkut sini lah, letak sana lah, letak kat meja lah, lepas tu anak main ke apa, tak boleh. Mask ni bila kita cabut, terus buang dalam tong sampah. Gulung-gulung-gulung, masuk dalam tong sampah, basuh tangan. Benda ni kena jadi habit lah. Sebab sekarang ni mask ni semua orang guna. Tapi orang tak buang mask dengan baik. Kalau kita biasa jalan kan, biasa tak nampak mask. Kadang-kadang terbuang je kat mana-mana. Kita pun tak tahu mask yang orang buang tu yang ada virus ataupun tak. Okey. Jadi macam satu yang mask ni antara benteng yang paling penting lah dari pada diri kita selain daripada basuh tangan. So basuh tangan pun kena buat dengan betul. Basuh tangan dengan sabun dengan basuh tangan dengan tak sabun sangat berbeza. Basuh tangan dengan sabun, dengan basuh tangan tanpa sabun memberi kesan yang sangat besar. So mesti basuh tangan dengan sabun. Kalau boleh mesti basuh tangan dengan sabun. Basuh dengan air tidak memadai. Okay, jadi kalau kita praktikkan basuh tangan dengan pakai mask ni, kita akan ada satu keyakinan walaupun kita terdedah kepada virus, kita tersentuh virus kat tangan kita, tapi kalau kita basuh dengan sabun, insya-Allah benda tu boleh hilang daripada tangan kita. Jadi dua perkara ni bila kita fahami dan buat dengan betul, dia akan memberi satu keyakinan kepada kita dan mengurangkan rasa resah yang ada dalam diri kita. Sebab kita rasa okey, alhamdulillah kita pakai mask dengan betul. Kalau kita terdedah pun orang kat kedai, insya-Allah kita jaga jarak dan pakai mask betul, risiko nak kena tu adalah rendah. Maksudnya macam doktor kan, doktor tengok pesakit kan, bukannya jauh je, jarak dekat, tapi tidak berjangkit kerana pakai alat pelindung diri dengan betul. Dan kalau kita tersentuh pun duit ke, kat pasar ke, barang ke yang tak tercemar pun, kalau kita sentiasa amalkan cuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer, kita akan rasa kurang sikit resah yang ada sebab kita yakin dengan amalan yang kita buat ni, kita dapat hapuskan virus yang ada di sekeliling badan kita lah. Jadi sebenarnya benda ni sangat berkait rapat. Macam mana kita nak redakan rasa resah tu? Satu, kita memang kena tahu cara melindungi diri kita, cara memakai mask yang betul, cara basuh tangan yang betul. Benda ni saja dia boleh meredakan, saya rasa lebih 50% keresahan yang ada dalam diri kita.
Itu satu perkara lah. Yang lain tu mungkin dengan bertanya bila kita tak tahu. Kadang-kadang setengah orang dia rasa risau tapi dia tak bertanya kepada siapa-siapa. Jadi benda tu dia bermain-main dalam kepala dan tak boleh nak hilang rasa risau yang ada. Jadi bertanya kepada orang dan berbual kepada orang tentang risiko yang ada tu pun boleh meredakan rasa susah hati lah. Kebanyakan orang bila dia dapat jawapan yang betul tu boleh hilang 50% rasa susah hati yang ada pada diri dia lah. Okey, boleh? Boleh ke Maria? Setakat tu jawapannya? Boleh. Okey, dekat ruangan chat ni ada beberapa soalan. Boleh kita teruskan doktor? Saya tanya daripada Muhammad Nawawi Yusof. Soalan dia, sejauh mana pengambilan vaksin nanti akan mampu kawal kes baru COVID? Silakan doktor. Ini adalah soalan yang sangat susah. Ini adalah soalan sangat susah. Seperti mana yang kita tahu sekarang, vaksin COVID ni sangat baru. Kita ada macam-macam jenis vaksin dan setiap satu vaksin tu pun dia punya keberkesanan tu berbeza. Tetapi apa yang kita boleh belajar dari penyakit-penyakit lain, vaksin ni dia memang ada keupayaan untuk mengawal dan mencegah penyakit daripada berlaku. Tapi tempoh masa bagi setiap penyakit itu tak sama. Dan sebenarnya kita tak pernah berdepan lagi dengan suasana yang vaksin ni mampu menghapuskan mana-mana penyakit dalam masa setahun. Itu kita belum pernah ada lagi. Jadi kalau nak sebut pun, saya pun tak boleh nak refer kepada mana-mana situasi lah. Maksudnya sebelum ni, contohnya macam measles pun, dia ambil masa lebih kurang 10 tahun. Tapi tu sebab cara kita bagi tu pun kita bagi very slowly kepada baby saja. Kita tak pernah ada satu kempen vaksin yang memberikan kepada seluruh rakyat serta-merta. Jadi kita tak dapat jangkakan berapa cepat dia boleh ada kesan yang betul-betul efektif. Itu pada pandangan saya lah. Mungkin orang lain ada pandangan yang berbeza. Soalan kedua doktor, daripada Munawar bin Muhammad. Jika ada anggota keluarga kerja di tempat tumpuan ramai seperti di pasaraya, adakah perlu diasingkan dari anggota keluarga yang lain? Okey, soalan ni lebih kurang macam ni lah kan. Contohnya dia bekerja sebagai doktor. Doktor yang merawat pesakit COVID contohnya, adakah dia perlu duduk rumah lain? Dari pemerhatian saya tengok memang ada setengah doktor yang dia jaga pesakit COVID, dia memilih untuk duduk di rumah yang lain. Contohnya dia duduk dengan mak ayah dia. Tapi dia risau, dia pergi kerja balik kerja, dia berjangkit dan dia menjangkiti. Tapi kalau doktor yang merawat pesakit COVID ni, dia sangat jelas lah kan, sebab dia memang berdepan dengan pesakit COVID. Bagi orang yang dia bekerja di tempat tumpuan ramai ni, nak kata mesti asingkan diri tu mungkin tak semua orang mampu buat macam tu. Kalau dia boleh buat tu, itu adalah satu langkah pencegahan yang baik. Tapi kalau dia tak mampu buat sekalipun, dia kena ada amalan kebersihan diri yang sangat tinggi. Contohlah, maksudnya sebelum balik rumah tu, mungkin dia dekat tempat kerja tu ada tempat mandi ke apa, bersihkan diri dulu sebelum sampai rumah. Ataupun kalau tak boleh pun, bila sampai rumah tu, the first thing ialah mandi dulu sebelum berinteraksi dengan ahli keluarga yang lain. Maksudnya kalau mampu asingkan tu tak ada masalah, sebab ada setengah orang dia memang buat sebab dia terlalu risau. Dia bagi meredakan keresahan dia sanggup buat macam tu. Tapi ada orang dia tak mampu buat macam tu, jadi dia mengambil cara-cara yang berbeza, cara-cara lain untuk melindungi keluarga dia. Jadi maksudnya bukan satu kemestian, tapi nak kata benda tu adalah pilihan masing-masing berdasarkan kemampuan. Okey, baik doktor. Dan soalan yang ketiga, dia tanya, adakah COVID-19 ni makin mudah merebak lately kerana disebabkan oleh musim hujan di Malaysia? Ada kaitan ke doktor? Itulah ramai, ada orang tanya jugalah, adakah dia boleh duduk dalam titisan hujan dan dibawa oleh angin, dibawa oleh hujan. COVID ni dibawa oleh manusia. Dia duduk dalam badan manusia dan virus ni dia membiak banyak bila duduk dalam badan manusia. Kalau COVID tu duduk atas
Contohnya dekat barang ke apa ke, dia tak boleh membiak. Kalau dia contohnya bilangannya ada 5, dia akan kekal 5. Tapi bila dia masuk dalam banyak orang, dia boleh jadi banyak, 1 juta, 2 juta. Okey, jadi maksudnya isunya dengan banjir baru-baru ni ialah sebab banyak aktiviti berkumpulan, orang berkumpul bersama-sama dan sebenarnya pertemuan orang dengan orang tu yang menyebabkan dia merebak, dan bukannya hujan itulah yang membawa virus tu ke banyak-banyak tempat. Okey, menjawab soalan. Dan saya kira ni soalan yang terakhir, soalan yang keempat. Sekiranya kita dapat pastikan mask kita tidak disentuh oleh orang lain, mask yang kita pakai tu, bolehkah kita menggunakan mask tu berulang kali? Macam mana doktor? Ini pun biasa kan, ramai juga orang biasa tanya. Contohnya pakai baru je 5 minit, pakai nak pergi semayang je tadi kan. Lepas tu takkan nak buang, 5 minit je pakai, 10 minit je pakai. Okey, jadi dia kalau mask tu dipakai secara berterusan, seeloknya jangan lebih pada 3 jam. Maksudnya kalau kita kena pakai waktu kerja sepanjang hari kan, lebih kurang 8 jam kat office kan. So pagi kena pakai satu, so bila solat dan makan tu, petang tu kita kena pakai yang lain. Maksudnya kena tukar. Tapi bila kita pakai tu sekejap-sekejap je. Contohnya pergi duduk rumah, lepas tu pakai bila pergi solat je. Mungkin boleh di-consider lah untuk guna semula kalau sihat. Susah jugalah nak cakap kan sebenarnya. Sebab kalau guna 5 minit, takkan 5 kali sehari setiap kali solat nak tukar yang lain kan. Tapi kena pastikan mask tu disimpan di tempat yang bersih dengan cara yang kita rasa dia remain bersih lah. Dalam keadaan kita tu sihat. Kalau kita tak sihat memang tak boleh ulang pakai lah. Walaupun tak disentuh oleh orang lain. Jadi tak berani juga nak cakap boleh pakai ulang. Tapi kalau dah solat 5 kali sehari kan, takkan nak pakai 5 mask kan. Fahamlah juga kan situasi tu. Ya, baiklah doktor. InsyaAllah kita sudah hampir ke penghujung rancangan. Mungkin ada kata-kata terakhir daripada doktor kepada para penonton dan juga kepada rakyat Terengganu khususnya yang memerlukan semangat, panduan untuk terus berjuang ataupun untuk terus hidup dalam situasi pandemik ni. Okay, boleh 2 minit doktor? Yang pertamanya pada saya paling penting kita kena menerima hakikat yang kita terpaksa berdepan dengan wabak ini sekali lagi. Walaupun kita rasa berada dalam pandemik ini pada tahun 2020 tu macam kita rasa perit dan susah kan. Dan kalau boleh kita inginkan tahun 2021 ni kita boleh kembali kepada biasa ataupun kembali kepada normal, tetapi di luar jangkaan kita bermula tahun 2021 ni dalam keadaan pandemik ni semakin mengganas. Jadi ramai orang yang mungkin mengalami rasa susah hati, rasa resah dan macam-macam rasa lagi. Pada saya yang pertama kita redalah sebab Allah menguji kita bukan saja pada tahun 2020 tetapi Allah juga menguji kita dengan pandemik ini pada tahun 2021. Contohnya kan, macam bila kita kena tukar pendidikan anak-anak daripada sekolah kepada belajar secara online. Walaupun belajar di sekolah tu jauh lebih seronok dan jauh lebih efektif, tapi kalau kita asyik nak mengenang-genang tentang benda tu dan kita tak mahu merubah dan fikir macam mana nak menyesuaikan diri untuk belajar secara online, kita tak akan ke mana-mana. Kita kena faham ini bukan pilihan kita sebenarnya. Bukan pilihan kita tetapi Allah dah takdirkan kita terpaksa melalui sekali lagi. So apa yang kita boleh buat ialah kita fikir macam mana anak-anak kita nak melalui ini. Macam mana kita nak bantu. Kalau kita asyik nak kata tak efektif, tak boleh, kita tak akan ke mana-mana. Macam tu juga apa yang berlaku di banyak pejabat. Banyak pejabat, ada orang yang mampu membuat meeting secara online. Ada tempat yang masih nak meneruskan cara biasa dengan alasan meeting secara online tidak efektif. Masalahnya kalau kita reda dan terima, memang benda ni sudah berlaku, pandemik ni sudah berlaku. Kita terpaksa terpisah antara satu sama lain. Bila kita cuba untuk menyesuaikan diri dengan bekerja secara virtual kan, meeting secara virtual. Mungkin kita rasa mula-mula susah, tapi bulan demi bulan, hari demi hari, dia akan jadi sesuatu norma baru yang menjadi norm juga, menjadi kebiasaan pada kita. Jadi saya rasa kita kena
menerima perubahan yang berlaku dalam kehidupan kita disebabkan oleh pandemik ini. Kita reda jika kita tidak dapat bersama ahli keluarga kita di negeri-negeri yang lain. Kalau kita tak reda, kita akan sentiasa terkenang. Susahnya hati tak dapat jumpa, susahnya hati tak dapat tengok anak di sana, emak di sini. Tapi kalau kita reda dengan apa yang sebabnya kenapa kita kena bersedia, sebab tahun 2021 ni nampak gayanya akan lebih panjang dan lebih sukar berbanding tahun 2020. Jadi kalau kita tidak betul-betul menerima dan melakukan perubahan dalam kehidupan kita, kita akan rasa tertekan. Kalau kita asyik mengharapkan kita boleh berubah menjadi tahun 2019 dan 2018 dan ke belakang, kita akan rasa tertekan. Sedangkan kita akan hidup dalam keadaan yang pandemik ini pada tahun 2000, mungkin sepanjang tahun 2021 ni dalam keadaan macam ni walaupun dah ada vaksin. Jadi kita kena menerima perubahan itu dan melakukan perubahan dalam kehidupan kita. Dan kita sentiasa fikir macam mana nak buat supaya anak kita boleh belajar. Bukan kita asyik fikir ini tak boleh, itu tak boleh, ini susah, itu susah. Memang susah, tapi kalau kita tak fikirkan cara macam mana untuk melaluinya, kita tak akan ke mana-mana. Sorry, agak beremosi sikit. Tapi memang itulah harapan saya. Sebabnya ada sedikit rasa frustration lah pada maksudnya pada saya di bidang kesihatan awam bila melihat kan ramai orang mengambil mudah arahan-arahan yang diberikan oleh pejabat kesihatan. Contohnya diberi arahan kuarantin tapi tidak kuarantin. Diberi arahan supaya menjaga SOP di tempat kerja tetapi benda itu tidak berlaku. Diberi arahan supaya tidak berkumpul tapi ramai yang pergi makan-makan dengan kawan-kawan seperti biasa. Ramai orang yang masih mengharapkan untuk hidup macam biasa-biasa, tak nak ada perubahan apa-apa pun. Tapi kalau kita reda dengan ujian pandemik yang Allah turunkan kepada kita, kita menerima ujian ini dan kita melakukan perubahan dalam kehidupan kita dengan penuh reda, dia membawa satu persepsi dan minda yang berbeza. Saya sangat percaya sebenarnya kalau kita menerima kesusahan ini, kita boleh melakukan dengan lebih baik lagi, baik untuk hubungan kita sesama ahli keluarga dan juga untuk pendidikan anak-anak kita walaupun kita tidak dapat hidup seperti mana kita dalam 2019. Besar harapan saya agar kita semua dapat sama-sama berfikir tentang orang lain dan jangan fikirkan tentang diri sendiri. Aku tak maulah, susahlah tak boleh keluar kawan, susahlah tak boleh jumpa mak ayah setiap hari. Kalau kita sentiasa rasa susah-susah, kadang-kadang tindakan kita tu akan memberi kesan kepada orang-orang yang kita sayang tanpa kita sedari. Jadi setiap kali kita melalui kesusahan tu, kita kena fikirkan yang kita berkorban untuk orang lain, bukan sekadar untuk diri kita sahaja. Wallahu a'lam. Terima kasih sekali lagi kepada Mardiah dan juga pihak penganjur kerana memberi peluang untuk saya sebenarnya untuk berkongsi rasa lah dan meluahkan sedikit rasa dan share sedikit ilmu dan juga pesanan buat para pendengar. Saya amat berharap agar ia boleh memberi manfaat lah kepada sesiapa meluangkan masa hari ini, insyaAllah. Terima kasih banyak kepada doktor di atas kesudian meluangkan masa, berkongsi informasi terkini, pesanan dan juga suntikan semangat kepada kita semua dalam meneruskan tahun 2021 ini. InsyaAllah sama-sama kita jaga kita dan teruskan menjaga dan mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Okay, lagi sekali saya mengucapkan terima kasih kepada doktor dan kepada para penonton sekalian. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi di lain masa, insyaAllah di peluang-peluang wacana yang lain. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.